Dan insya-Allah hari ni kita nak sambung. Siapa yang ada buku boleh tengok muka surat 152. Disiplin memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayatnya. Walaupun memahami hadis melalui riwayat-riwayatnya adalah suatu perkara yang penting, namun ia perlu mematuhi beberapa disiplin. Ini kerana bukan semua riwayat-riwayat bagi sesebuah hadis itu sahih. Justru disiplin tertentu diperlukan untuk memastikan kaedah ini diaplikasikan dengan tepat dan cermat. Antara disiplin yang perlu dipatuhi sewaktu mengaplikasikan kaedah ini adalah seperti berikut. Jadi bila kita nak faham hadis berdasarkan riwayat, kita kena tengok pada disiplin-disiplin ni. Kena penuhi disiplin ni. Yang pertama, mengenal pasti status riwayat hadis ataupun riwayat tu, status riwayat yang kita nak ambil tu. Sebab kadang-kadang hadis tu sahih, tapi ada tambahan lafaz bagi hadis yang sama dalam riwayat yang lain, cuma tambahan tu tak sahih. Bila tambahan tu tak sahih, tambahan perkataan tu tak sahih, kita tak boleh pakai. Kita tak boleh pakai riwayat tu, kecuali dalam bab-bab yang tertentu je. Kita kena tengoklah status tu dulu. Sebab hadis ni dia diriwayatkan melalui jalur. Ada jalur Bukhari, ada jalur Muslim, ada jalur Abu Daud. Contohlah, kadang-kadang jalur Bukhari dengan jalur Muslim sahih, cuma dalam jalur Abu Daud ada tambahan lafaz, tapi jalur Abu Daud tak sahih. Kan? Jalur Abu Daud mungkin tak sahih. Jadi sebelum kita nak guna riwayat ni, kita kena tahu dulu status dia. Dah macam mana nak tahu status, Ustaz? Kami nak cek pun tak tahu. Ni kena tanya orang yang belajar hadis lah. Kena tanya orang yang betul-betul mendalami dalam bidang hadis. Sebab hanya orang yang belajar bidang hadis je boleh kenal pasti hadis ni sahih ke tidak. Kan? Cuma saya dengan tim saya, bukanlah saya seorang, tapi kami ada tim kami ada kumpulan kami, dipanggil kumpulan penyelidik, yang mana kami memperolehi geran penyelidikan. Ini waktu saya duduk di UPSI dululah. Kan, waktu saya duduk di UPSI, kami dapat geran daripada Telekom Malaysia. Ini nak kena sebut jugalah. Daripada Telekom Malaysia, daripada Hasnuri Sendirian Berhad, daripada ada syarikat filem pun ada. Syarikat buat filem, dia tengok kami punya usaha ni bagus, dia bagi juga sumbangan dalam bentuk geran. Ada daripada orang perseorangan, ada derma-derma daripada crowdfunding yang saya buat bersama dengan tim-tim daripada UPSI. Kita buat semakhadis.com. Semakhadis.com ni kami ambil kitab-kitab rujukan hadis yang mengumpulkan hadis palsu dan dhaif sebanyak 11 kitab. Kita terjemah, kita verify, kita cek balik terjemahan, kita masukkan di dalam database. So semakhadis.com ni tuan-tuan boleh rujuk dalam laman web dan juga boleh download dalam bentuk apps. Jangan takut, sebab dia percuma. Dia tak kena bayar. Sebab apa percuma? Sebab apa tak kena bayar? Sebab kami pun dapat sumbangan daripada orang awam, jadi kami kembalikan dalam bentuk wakaf ilmu lah. Dalam bentuk wakaf ilmu. Dan sekarang ni ada dalam database 17,000 lebih hadis palsu dan dhaif. 17,000. Lawak buat? Macam mana Ustaz buat? Ada tim lah. Kami ada lebih daripada 20 orang yang semuanya belajar dalam bidang hadis, pensyarah hadis. Kami buat kerja ni dalam masa 4 tahun. 4 tahun. Bermula daripada 2018, baru ni siap. Janji dengan Telekom nak siap 2 tahun, tapi rupanya susah nak siap 2 tahun tu. Sebab memerlukan kerja yang sangat-sangat teliti. Sebab nak kena semak. Bila orang terjemah, nak kena semak. Semak tu kena 2 kali semakan. Seorang semak tak nampak lagi, seorang lagi semak baru nampak. Kan? Saya pun tengok mata saya ni dah rabun dekat pula.
Mungkin banyak sangat membaca dalam gelap. Sebab dulu masa kerja tak banyak dekat UPSI dulu, sebelum tidur, masa tengah tidur kan anak kecil, sambil-sambil tu tengok baca terjemahan kan. Tapi alhamdulillah selesai terjemahan hadis palsu dan dhaif. Tapi banyak lagi sebenarnya hadis palsu dan dhaif yang ada di luar sana. Kita masukkan pelan-pelan lah. Yang ni database yang terbesar lah dalam bahasa Melayu. Dan sekarang ni kami dapat lagi sedikit dana daripada tabung haji. Kita nak terjemahkan kutub sitah. Kita dapat daripada tabung haji nak terjemah kutub sitah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan juga Tirmizi, dan juga kita nak terjemahkan kitab Al-Jami' Al-Kamil yang menghimpunkan keseluruhan hadis-hadis sahih. Sekadar yang dia tahulah, Syekh Azami yang tulis, seorang ulama daripada India yang duduk di Madinah, baru meninggal. Dia himpunkan hadis 11 jilid hadis sahih ikut penilaian dia, dan kami baru dapat sedikit dana, ada dalam 100,000 lebih orang perseorangan juga yang bagi, tapi kami dapat terjemah dalam 5 jilid, separuh baru. Ya, dalam proses terjemahan. Mungkin ni pun ya lagi 4 tahun lah kot kan. Pasal apa Ustaz lambat sangat? Sebab saya pun dah jadi rektor ni, dah tak sempat sangat lah, terpaksa subkon kepada orang lain, subkon kepada pensyarah-pensyarah hadis yang lain. Tuan-tuan doalah mudah-mudahan kerja-kerja ini dapat pahala, dapat yang pentingnya keikhlasan. Orang bagi tu ikhlas dah, sebab dia tak bagi tahu, dia kata jangan bagi tahu siapa yang bagi kan. Kami inilah mudah-mudahan ikhlas, dan bila tuan-tuan guna benda tu rasa bermanfaat, doalah untuk orang yang menderma dan orang yang menterjemah, orang yang menyemak dan orang yang usahakan benda ni. Ini dream saya daripada zaman belajar hadis dulu. Zaman belajar kat universiti dulu, saya rasa inilah yang saya nak buat. Paling tidak kalau saya mati pun benda ni kekal. Biarlah saya tak boleh ceramah kat Negeri Penang pun tak apa. Yang penting semak hadis boleh masuk. Saya pun tak larat sangat nak pergi sana tu. Kalau orang kata apa perasaan Dr. Rora tak boleh ceramah kat Penang, saya insya-Allah tak ada rasa kecil hati. Sebab apa? Sebab dah orang tak nak kat kita kan. Kita pun taklah terhegeh-hegeh kat depa. Sampai nak melarang-larang ni, tak payah pergi pun tak apa. Yang penting semak hadis boleh tuan-tuan semak. Ini percuma. Insya-Allah benda ni berterusan. Ban saya pun tak apa. Tak ada masalah. Benda ni jangan di-ban, kerana benda ni usaha ulama zaman silam. Ya? Okey, itu yang saya nak bagi tips sikit lah. Semakhadis.com. Boleh semak, boleh cek. Sebab apa saya buat yang palsu dan dhaif dulu? Sebab saya rasa itu tanggungjawab saya. Setiap kali datang musim-musim tertentu, orang akan tanya soalan yang sama. Saya pun tulis dekat Facebook kan. Ada orang mesej pula kat saya, tak boleh ke pergi PM direct kat orang tu? Pergilah PM direct kat dia. Dah kalau 100 orang tanya, 100 kali nak pergi reply. Saya ada kerja lain pula. Letak dekat Facebook, letak dekat page, boleh baca semua. Semua orang boleh baca kan. Tapi ada orang dia tak suka. Tak apa, kita buat apps. Waktu saya tidur pun tuan-tuan boleh semak kan. Waktu saya mati nanti pun tuan-tuan tetap boleh semak, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan doa je supaya kami ada kekuatan, dapat keberkatan masa sikit untuk habiskan semakan tu, insya-Allah. Baik. Itu cara mudahlah bagi orang awam nak semak. Tapi adakah tidak ada khilaf di kalangan para ulama terhadap status sesebuah hadis? Ada. Kita tak boleh nak nafi, memang ada khilaf. Sebahagian mungkin kata palsu, sebahagian kata dhaif, sebahagian kata mungkar, sebahagian kata ma'lul, sebahagian kata matruk. Itu ada beza, memang ada. Tapi itu memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Cuma untuk orang awam cukup sekadar panduan, oh hadis ni dhaif, KIV. Boleh pakai tak boleh pakai dalam fadail amal, itu bukan orang awam nak tentukan. Yang boleh pakai dalam fadail amal ataupun tidak, bukan orang awam yang tentukan. Yang tentukan adalah penuntut ilmu. Yang menentukan ialah orang yang belajar betul-betul dalam bidang ilmu agama yang mendalam. Dia yang boleh tentukan, boleh pakai tak boleh pakai. Cuma kita tahu sekadar panduan ajalah. At least kita tahu overview, kita tahu benda-benda yang umum. Oh hadis ni dhaif. Dhaif bukan boleh pakai secara mutlak, kena ikut syarat dia.
Kan, kena ikut syarat dia. Jadi syarat-syarat tu orang yang belajar yang tahu. Sebab para ulama letak syarat hadis dhaif boleh dipakai. Yang pertama, dalam fadailul a'mal. Apa itu fadailul a'mal? Bukan dalam hukum hakam. Bukan dalam hukum hakam, bukan dalam akidah. Dia lebih kepada galakkan beramal. Maksud dia, amalan yang dibawa oleh hadis dhaif itu telah sahih dalam riwayat yang sahih. Dah ada dah amalan tu. Cuma datang satu hadis dhaif, dia bagi tahu siapa yang amalan yang sahih ni pahalanya sekian. Yang mana kita beramal tu sebagai galakan beramal, ataupun ancaman terhadap dosa yang telah sahih datang dalam riwayat yang sahih. Maksudnya amalan tu memang datang hadis sahih melarangnya. Tiba-tiba datang satu hadis dhaif bagi tahu ancaman dia begini begini begini. Yang mana kalau tak ada hadis dhaif ni pun perbuatan tu dah haram dah. Ya. Syarat yang kedua, hadis tersebut tidak terlalu dhaif, dia dhaif ringan. Macam mana dhaif ringan? Tengoklah ustaz timbang. No, bukan main timbang-timbang. Ini bukan timbang kilo. Ini bukan produk kecantikan main timbang kilo. Yang ni nak tengok hadis ni dhaif berat ke dhaif ringan. Kalau kedhaifan tu disebabkan oleh salah satu daripada 3 perkara, maka dhaifnya dhaif ringan. Selain daripada ni, dhaif berat. Pertama, ingatan perawi yang lemah. Yang ni dhaif ringan. Sebab kalau ingatan dia lemah, dia boleh jadi diingat, boleh jadi dilupa. Dia jadi 50-50. 50-50, tak pasti betul ke tidak. Maka dia jadi dhaif ringan. Yang kedua, kalau sanad dia terputus. Macam mana sanad terputus? Tabi'in riwayat terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tabi'in tak pernah jumpa Nabi. Ada tengah-tengah tu gap. Bila gap, maka dhaif itu dhaif yang ringan. Yang ketiga, kalau perawi itu tidak dikenali. Sebut nama tapi kita tak kenal dia ni siapa. Maka dhaif ini salah satu daripada 3 ni dhaif ringan. Tapi kalau dhaif itu disebabkan perawinya berdusta, ini palsu lah, dhaif berat. Ataupun kedhaifan itu disebabkan perawinya fasik, maka dhaifnya berat. Ataupun kedhaifan tu sebab perawi dia tu pernah menipu dalam urusan jual beli. Dia tak pernah menipu dalam hadis, tapi ditipu dalam urusan jual beli dekat pasar. Dalam urusan seharian dia, ulama pernah kenal pasti dia berbohong. Maka riwayatnya adalah riwayat yang matruk, riwayat yang ditinggalkan, tak pakai langsung. Maka kita kena tahu benda-benda ni. Tapi alhamdulillah, walaupun dulu bila kita sebut tentang status hadis, orang akan kata, alah tak payahlah bincang benda ni, orang awam tak payah tahu. Dulu kita kempen, kita pernah lancarkan satu kempen semak hadis. Ada orang marah, dia kata apa? Tak payah kempen lah semak hadis, kempen semak diri sendiri dulu. Kita pun heran, nak semak diri sendiri nak buat apa? Semak diri sendiri tak kena beritahu ke orang kan? Semak diri sendiri diam-diam sudahlah. Itu muhasabah diri. Semak hadis ni maksudnya sebelum nak sebar, semak dulu. Kan? Tapi alhamdulillah, kerajaan pun duk buat sekarang ni akta kan? Akta anti berita palsu. Kan? Kalau dalam urusan dunia pun berita palsu memberikan bebanan kepada orang yang tertentu, memberikan keburukan pada pihak yang tertentu. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau sesebuah hadis itu disebar tanpa disemak. Ia akan merosakkan wajah agama kalau kita biarkan. Sebab itu Nabi SAW dalam bab hadis ni, Nabi suruh kita berhati-hati.